Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna. Kita telah sampai ke muka surat 83 gitu ya. Muka surat 83 nombor 3. Kita sebenarnya hari itu berhenti ketika membincangkan tentang ayat yang tersebut di dalam hadis ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang zahirnya nampak tidak ada kesesuaian dengan siyak dan sibak ayat itu. Itu yang kita bincangkan hari itu. Nampaknya tidak ada perkaitan lah, macam tidak ada kena-mengena. Jadi ayat itu membincangkan sesuatu yang lain, suku sakat, ada kena-mengena dengan perbincangan hari kiamat yang tersebut sebelumnya, sibak ayat itu, dan tersebut selepas daripada ayat itu, beberapa ayat itulah, iaitu siaknya. Dan kita telah bincangkan dua daripada pendapat yang cuba mengaitkan ayat itu dengan siak dan sibaknya supaya jadi berkesinambungan. Ini pendapat yang ketiga, muka surat 83 ya. Az-Zamakhsyari, itu di tengah tu, nombor 3. Az-Zamakhsyari mentafsirkan, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari kiamat dan menggesa manusia supaya berfikir dan mengambil berat tentang apa-apa yang akan berlaku pada hari itu nanti, itu termasuk dalam al-ajilah. Al-ajilah yang akan datang, lambat lagi, bukan sekarang ni, tapi akan datang. Akhirat, al-kiamat itu termasuk dalam al-ajilah. Al-ajilah maksudnya sesuatu yang tidak berlaku sekarang ini, lambat lagi akan berlaku, entah bila. Inilah yang ditekankan Allah dalam sibak ayat-ayat yang sedang kita bicarakan sekarang. Kalau kita perhatikan sebelum la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi itu, dia bermula dengan ayat pertama lagi, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan seterusnya. Itu sibak. La uqsimu biyaumil qiyamah sampai kepada ayat la tuharrik bihi lisanak, itu sibak, dikatakan sibak. Inilah yang ditekankan Allah di dalam sibak ayat-ayat yang sedang kita bicarakan sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga secara tersirat mencela dunia yang fana ini, al-ajilah. Ini dia berkait dengan al-ajilah yang sekarang ini. Oleh kerana Nabi SAW juga hendak cepat, al-ajilah dia ada kaitan dengan cepat, segeralah. Oleh kerana Nabi SAW juga hendak cepat menguasai apa yang disampaikan oleh Jibril kepadanya, dan tidak sabar-sabar menanti Jibril membacanya sampai habis, baginda SAW ditegur oleh Allah. Sebab dunia yang sekarang ini, yang al-ajilah, yang segala-galanya orang nak cepat, yang dicela oleh Allah SWT itu, Nabi SAW pun rupanya ada juga berkait dengan sifat itu. Sebab itu Allah SWT tegur dia. Sepatutnya dia fikirkan al-ajilah yang akan datang, akhirat. Utamakan akhirat, bukan utamakan al-ajilah, dunia. Jadi bila ada sifat-sifat itu, ciri-ciri al-ajilah pada Nabi SAW, itu tidak sesuai
dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi Allah, maka Allah SWT tegur dia. Itu maksudnya. Jadi dia ada kaitan jugalah akhirat, hari kiamat dengan dunia sekarang ni. Dia ada kaitan. Kerana sifat hendak cepat dan gopoh, al-ajalah, seperti itu adalah tercela, dan ia merupakan salah satu sifat dunia dan penghuninya yang fana. Sifat itu tetap tercela, walaupun untuk menguasai ilmu-ilmu agama sekalipun tercela juga. Tak boleh nak cepat dalam masa sebulan nak jadi alim. Macam mana? Tak boleh. Ni mesti kena ikut cara dia, dengan tenang. Walaupun kita nak tu benda yang memang baik pun, dia mengikut cara dia, mesti kena mengikut cara dia. Itulah yang ditegur oleh Allah SWT. Sebab itu segala bentuk yang macam tu kan sifatnya nak segera Allah SWT cela. Dalam hadis disebut al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sifat gopoh itu adalah daripada syaitan, dan sifat tenang itu daripada Allah. Tapi manusia itu dalam dunia diciptakan bersifat dengan gopoh. Sebab itu dalam Quran pun ada sebut khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan bersifat gopoh. Jadi Allah SWT cela yang itu. Jangan begitu. Tak boleh kita gopoh. Kalau sedih sangat, susah hati sangat, menderita sangat, sengsara sangat, jangan bunuh diri. Dia sampai masa dia mati dengan sendiri, tak payah bunuh. Jadi tak boleh kita bertindak segera mendahului Allah. Tak boleh. Kalau kita boleh nak mati, mudah saja nak mati. Tapi adakah itu disukai oleh Allah SWT? Tidak. Itulah salah satu yang dicela oleh Allah. Cuba kita perhatikan bunuh diri misalnya, dicela. Sebab benda tu bukan kerja kita. Biarkan Allah SWT sendiri buat. Jangan kita nak cepat. Kononnya boleh selesai masalah kita. Kita tak tahu lagi apa yang akan kita hadapi di hadapan itu. Kita kata kita selesai, mengikut agama yang sebenarnya makin teruk, makin menderita dengan cara macam tu kalau kita mati. Ustaz, minta maaf tak kalau misalnya kata orang tu bunuh diri, Ustaz, adakah kauniah dia tu dia bunuh diri atau macam mana? Memang betul. Jadi kemudian selepasnya baru Allah mencela secara terang dunia yang fana ini, al-ajilah, menerusi firman-Nya, kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Ini sifat manusia. Rupanya Nabi dia pun yang dikasihinya, yang dipilihnya sebagai manusia, dia ada juga sifat-sifat itu. Sepatutnya dibentuk. Jangan ikut sifat itu tidak baik. Itulah sesoalnya Allah SWT menegur Nabi-Nya. Sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kamu, yakni wahai manusia, mencintai kehidupan dunia. Ini berkait dengan ajilah. Jadi surah-surah ini sebenarnya ada kaitan. Sebab dia menceritakan tentang akhirat, bahagian tengahnya menceritakan tentang ajilah, yang sebelumnya tentang ajilah, akhirat lah. Tengahnya al-ajilah, dunia. Ditegur Nabi dia kerana manusia bersifat gopoh gitu ini. Lepas tu dia sebut pula dunia ni, manusia dia sifatnya suka sangat kepada al-ajilah, dunia. Jadi akhirat, dunia, kemudian kembali pula kepada akhirat, kemudian dia akhir sekali pergi kepada kejadian manusia yang mempunyai sifat itu, yang mempunyai sifat gopoh itu. Jadi daripada apa? Kalau kita perhatikan semua surah Al-Qiyamah itu dia ada perkaitan di antara satu dengan yang lain. Habis itu yang ketiga, pendapat yang ketiga. Yang keempat, Al-Qaffal pula mentafsirkan bahawa teguran yang tersebut di dalam ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih
itu bukanlah ditujukan kepada Nabi SAW. Cuba tengok macam-macam tafsir tu kan. Yang ni, yang lain-lain semua tuju kepada Rasulullah. Yang ini tidak. Sebenarnya ditujukan kepada orang lain. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang ni kalau kita tidak mengambil kira asbabun nuzul yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang kita sedang bincangkan ini, kalau kita tidak mengambil kira itu, semata-mata tengok kepada ayat di dalam surah Qiyamah itu daripada awal sampai akhir, maka kita akan dapati khitab ataupun ayat ini, la tuharrik, engkau, itu bukan maksudnya Nabi SAW, tetapi manusia. Ini cara dia buat macam mana penyelesaian dia. Jadi kalau kita tengok dari sudut ini, nampak sangat perkaitan antara siap dan sibak ayat itu. Bukan tak ada kena mengena, bukan tiba-tiba cerita benda lain. Tidak, dia saling berkait. Sebaliknya, ia ditujukan kepada seluruh umat manusia, kerana setiap manusia di hari kiamat kelak akan membaca buku suratan amalan masing-masing berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bermaksud, bacalah buku, yakni suratan amalanmu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu, yakni tentang segala yang telah engkau lakukan. Jadi ini kata Allah SWT kepada setiap manusia di hari kiamat nanti. Menurut Al-Qaffal, perkara ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sibak ayat-ayat tersebut, iaitu di dalam ayat ke-13 sebelumnya, sebelum la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan diberitahu tentang apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Apa yang kita buat, apa yang kita tidak buat, semua cerita. Yang kita buat kenapa, yang kita tak buat kenapa, Allah SWT tahu semua. Dia akan cerita semua. Kita pun dah tak ingat dah masa tu. Tapi bila disebut tu, kita ingat pula. Kita ingat. Lalu apabila bacaan mereka sampai kepada catatan amalan buruk masing-masing, mereka akan mempercepatkan bacaan kerana gerun dan takut kepada balasan yang akan diterima, serta malu untuk mendedahkannya di hadapan khalayak ramai di mahsyar nanti. Pada ketika itulah dikatakan kepadanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tengok, ada kaitan itu. Manusia ni sampai di sana nanti dia cuba nak melepaskan diri dia. Bila sampai kepada catatan amalan yang buruk-buruk dia cuba cepat-cepat baca, tak berapa jelas baca. Macam sekarang ni lah. Kadang macam tu kan kita cuba lupakan, abaikan, macam tak tahu saja, buat tak sedar saja. Allah SWT tegur, baca sendiri, baca seperti biasa, seperti sebelumnya. Jangan kau mempercepatkan lidah untuk cepat lepas cerita-cerita itu. Jangan. Kamu baca seterusnya. Pada ketika itulah dikatakan kepadanya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Menurut Al-Qaffal, maksudnya ialah janganlah engkau membaca dengan cepat suratan amalanmu itu, kerana inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Al-Qaffal mentafsirkannya dengan kata beliau, sesungguhnya kami telah mengumpulkan segala-galanya di dalam buku suratan amalanmu itu, dan kami pasti akan membacanya. Kami akan membacanya. Kalau kamu tidak baca, ada orang yang akan baca. Semua boleh dengar apa yang dia tidak baca, apa yang dia takut sangat nak baca. Jadi Tuhan telah kumpulkan segala-galanya dalam itu. Kalau orang lain baca pun boleh, dia tak baca pun orang lain baca pun boleh. Sebab kalau macam sekarang sudah tertulis, siapa saja pun boleh baca. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ayat ke-18 selepasnya, itulah menurut tafsiran Al-Qaffal adalah apabila kami selesai membacanya,
terima sajalah kandungan apa yang dibaca itu. Jangan cuba berdolak dalil, jangan cuba berdalil-dalil lagi. Terima saja. Sebab itu cukup dengan bukti-buktinya. Cukup dengan bukti-buktinya. Thumma inna alaina bayana. Menurut tafsiran Al-Qaffal adalah kemudian kami akan menjelaskan balasan bagi setiap amalan buruk yang telah kamu lakukan. Jadi inna alaina, thumma inna alaina bayana itu ditafsirkan begitu. Tengok berbeza tu kan dengan tafsir Ibnu Abbas sebelum ini. Kemudian kami akan menjelaskan balasan bagi setiap amalan buruk yang telah kamu lakukan. Itu maksud. Setelah kamu baca, kami akan balas. Tengok, kalau kita perhatikan daripada awal sampai akhir ayat itu ada kaitan. Tapi kalau kita pergi kepada tafsiran Ibnu Abbas yang terdapat di dalam hadis ini, nampak lari daripada perbincangan itu. Tidak sesuai. Jadi Al-Qaffal dia tinggalkan asbabun nuzul itu. Boleh tak begitu? Ini dalam perbincangan ilmu tafsir. Boleh, nanti kita akan datang bincangkan kenapa alasan boleh itu. Kita tidak terikat dengan asbabun nuzul ke apa? Boleh. Tafsiran Al-Qaffal ini meskipun cukup sesuai dengan siap dan sibaknya, namun ia tidak selaras dengan tafsiran Ibnu Abbas, di mana beliau mengaitkannya dengan peristiwa Nabi SAW mempercepatkan bacaan baginda untuk mengikuti bacaan Jibril yang menjadi sebab nuzul bagi ayat-ayat yang berkenaan. Kan? Itu kita sudah baca dah dalam hadis yang lepas itulah. Dia cerita tentang sebab nuzul kepada ayat itu. Dalam hadis yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu hadis yang kelima, bermula daripada muka surat 77. Kalau kita baca hadis itu, jelas nampaknya macam mana tafsiran Ibnu Abbas. Tapi kalau kita kaitkan dengan tafsiran itu, nampak lagi Al-Qaffal cuba tinggalkan asbabun nuzul kepada ayat ini mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Dia tahu, tapi dia ada kaedahnya sendiri. Dia ada kaedahnya sendiri. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata ini sudah ada asbabun nuzul, mesti kita terikat dengannya. Itu silap. Tak faham lagi tu kalau macam tu. Asbabun nuzul sejauh mana kita nak terikat dengannya? Sejauh mana? Mesti ke atau tidak? Itu semua mesti kita kena jelaslah. Yang kelima, menurut tafsiran Al-Qaffal tadi, mafhum kitab yang tersebut di dalam surah Al-Qiyamah ialah buku suratan amalan manusia. Tafsiran itu berbeza sekali daripada tafsiran Ibnu Abbas, kerana dalam tafsiran beliau, yakni Ibnu Abbas, mafhum kitab yang tersebut di dalam surah Al-Qiyamah ialah Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kelima ini dilihat cuba mengait dan menyesuaikan mafhum kitab menurut tafsiran Ibnu Abbas dan Al-Qaffal, kedua-duanya sekali. Ini pendapat ahli tafsir yang lain. Dia kata kalau kita tinggalkan langsung Ibnu Abbas, tak boleh juga, sebab ada kaitan juga. Kalau kita nak ikut betul-betul yang dia saja, nampak tak ada kaitan, tak sesuai. Jadi dia cuba kaitkan, cuba kaitkan antara yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Abbas, dan tafsiran berdasarkan siyak dan sibak ayat itu. Berdasarkan siyak dan sibak ayat itu. Asas bagi tafsiran kelima ini ialah terletak pada keterangan Al-Quran sendiri, di mana setiap kali kitab atau buku suratan amalan di akhirat disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali menyusulkannya dengan kitab suratan hukum di dunia, yaitu Al-Quran. Cuba lihat sebagai contohnya beberapa kelompok ayat-ayat Al-Quran yang akan dibentangkan nanti. Ini kata dia
tidak pelik sebenarnya berdasarkan bahasa Al-Quran yang biasa digunakan di dalam Al-Quran. Apa yang tersebut di dalam surah Qiyamah ni tidak pelik. Sebab apa? Kalau di situ disebutkan suratan amalan di akhirat, dekat-dekat dengan itu ada sebut juga tentang Al-Quran kita di dalam dunia yang menjadi panduan kita. Di mana-mana pun ada kalau kita perhatikan. Jadi kalau dia sebut cerita tentang Rasulullah mempercepatkan, menggerak-gerakkan lidah dia tu supaya cepat dapat Al-Quran, Quran sungguhlah. Tetapi dia ada kaitan juga dengan di akhirat. Sebab yang menentukan akhirat kita, tua atau celaka kita, itu sejauh mana kita berpegang dengan kitab di dalam dunia ni, iaitu Al-Quran. Itu yang menentukan kitab kita nanti. Dia cuba kaitkan kedua-dua, cuba nak pakai kedua-dua. Ini perlu kepada renungan sedikit, sebab ini dalam kita tafsir perbahasan yang tinggi ni. Ini termasuk dalam perbahasan yang tinggi, yang halus, sangat seni. Macam mana percubaan ahli-ahli tafsir nak gabungkan di antara sebab nuzulnya dengan tanpa sebab nuzulnya, hanya berdasarkan halaman ayat itu semata-mata. Yang pertama, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini sebagai contoh, yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Bermaksud, ingatlah pada hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan imamnya, yakni nama imamnya. Kemudian sesiapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ini berkenaan dengan kitab-kitab ni, bagi dengan tangan, ikut tangan kanan, baca kitab ini, kitab di akhir. Dalam ayat Isra 71, Allah menyusulkan firman-Nya itu dengan firman berikut. Cuba perhati dekat-dekat itu. Apa dia sebut? Kitab apa pula yang dia sebut? Ini ayatnya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang kali kepada manusia di dalam Al-Quran ini, di hadzal Quran. Quran itu kitab lah, kitab panduan dalam dunia. Bermacam-macam perumpamaan untuk dijadikan iktibar. Dalam pada itu kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain kekufuran. Lihat, di dalam ayat 71 surah Al-Isra disebutkan kitab dan buku suratan amalan manusia di akhirat. Di dalam ayat 89 surah Al-Isra pula disebutkan kitab atau buku panduan hidup manusia di dunia, iaitu Al-Quran. Cuba tengok, bila dia sebut suratan amalan di akhirat, disebut juga dekat-dekat itu tentang kitab di dalam dunia yang menjadi panduan manusia. Dekat. Ini mengikut satu pandangan. Kalau kita tengok pandangan ahli-ahli tafsir yang lain, mereka kata sebenarnya dalam ayat yang sama tu, ayat 71 tu sudah ada isyarat kepada kitab dunia. Kedua-dua kitab akhirat dan kitab dunia sudah terkumpul di situ. Di mana? Cuba kita perhati. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Imam di sini maksudnya kitab. Kitab suci yang Allah SWT turunkan kepada nabinya untuk umatnya. Imam itu maksudnya kitab. Kalau untuk kita umat Nabi Muhammad ini, Al-Quran. Buktinya di dalam ayat yang lain, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin, fi imamin mubin. Imam, segala benda kami telah sebutkan dalam imamin mubin. Jadi apa imamin mubin itu? Bukan imam, bukan manusia, tapi kitab suci Al-Quran itu. Segala-galanya Tuhan telah sebutkan di dalam imamin mubin. Imamin mubin itu maksudnya kitabim mubin,
Yang Al-Quran lah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebut wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas, yang nyata. Jadi dia kaitkan dengan Quran itu. Lepas tu dia sebut faman utiya kitabahu biyaminihi, sesiapa yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya, itu kitab besok, di akhirat besok. Jadi ada kaitan tu antara kitab dalam dunia dengan kitab besok. Kitab dalam dunia inilah yang menentukan nasib kita besok. Kalau kita ikut dengan baik, akan dapat suratan amalan dengan tangan kanan, dan kita akan berada dalam sukacita. Kalau kita tidak ikut dengan baik imamin mubin itu, maka besok kita akan kecewa. Tidak akan diberikan kepada kita melalui tangan kanan. Itu dia kata di sini dalam ayat yang sama tu sebenarnya sudah ada dah. Bukan maksud imam itu imam manusia, tidak. Tapi mengikut tafsiran yang pertama tadi, memang manusia lah pemimpin. Imam itu dengan makna pemimpin. Yang saya nak tekankan di sini, iaitu dalam Quran banyak kali, banyak tempat kita dapati, kadang-kadang dia sebut kitab tu Quran, dia akan sebut dekat-dekat itu juga kitab suratan amalan di akhirat. Ada kalanya sebut dulu, ada kalanya sebut kemudian. Itu mesti ada. Sebab itu dia ada kaitan. Kalau tentang kiamat dalam surah kiamat itu, dalam siap dan zibak itu disebutkan tentang suratan amalan, disebutkan juga tentang Quran. Jadi Quran itu macam mana sejarah penurunannya. Sejarah penurunan dapat kita lihat di peringkat awalnya. Nabi SAW dia nak cepat, dia takut terlepas, seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini. Dia takut dia teringat, dia takut dia tidak dapat tumpu memahami segala kandungan ini. Macam-macam perasaan dia. Jadi setelah Allah SWT bagi jaminan, selepas itu dia tak rusing lagi. Dia tidak ikut Jibril ketika Jibril baca, tapi dia dengar betul-betul. Itu proses penurunan Al-Quran yang menjadi panduan kepada kita, disebutkan di dalam ayat itu. Al-Quran itulah yang menentukan nasib kita besok, yang akan tercatat dalam kitab kita, yakni suratan amalan manusia di akhirat nanti. Yang kedua, setelah Allah menyebutkan ayat wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu engkau akan melihat orang-orang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dicatat semuanya. Dicatat semuanya kitab. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada sesiapa pun. Al-Kahf ayat 49. Itu kitab suratan amalan kita besok. Dia, yang Allah menyusunkannya dengan ayat berikut pula. Cuba kita perhatikan. Dia ada sebut juga tentang Quran ni pula selepas tu, dekat-dekat itu. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menerangkan kepada manusia di dalam Al-Quran ini segala macam perbandingan. Memanglah manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itu sifat asal manusia. Jadi kalau kita perhati di sini, walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Dalam Quran disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada Tuhan tinggalkan, tak sebut apa-apa pun dalam Quran ini. Dalam kitab suratan amalan manusia besok ada tinggal? Tak ada tinggal juga. Tapi yang tidak tinggal dalam hidup kita di dunia ini untuk panduan.
Yang tidak tinggal, yang tak ada yang tertinggal dalam kitab suratan amalan kita besok ialah tentang apa yang telah kita buat dan apa balasannya. Itu tak tertinggal. Sama-sama sifatnya sama. Al-Kahfi 54 ayat 54. Cuba kita perhatikan, nampak cara Al-Quran, cara Allah SWT berbahasa, berbicara dengan manusia, nak mengingatkan manusia itulah. Sebab dia saling berkait. Jangan kita ingat tak ada catatan apa-apa, tak ada apa, selesai begitu saja. Tidak. Datangnya Al-Quran kepada kita di dunia ini bukan saja-saja. Suratan amalan kita besok itu penuh dengan tanggungjawab, penuh dengan hujah. Setelah Allah SWT menghantarkan kitab suci, menghantarkan rasul-rasulnya, jadi cukup hujah. Tak ada alasan lagi untuk kita membantah. Padahal manusia itu aktsara syai'in jadala, paling suka membantah. Tapi sudah tidak ada alasan kalau begitu untuk membantah. Sebab cukup Allah SWT bagi naluri kepada kita, hati kecil kita. Kita tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Kita tahu. Di dalam ayat 102 surah Taha terdapat isyarat kepada buku suratan amalan manusia di akhirat nanti, yang menyebabkan muka orang-orang yang bersalah menjadi biru muram. Di dalam ayat 113 surah yang sama pula tersebut dengan terang Quran, sebuah buku dalam bahasa Arab untuk panduan hidup manusia semasa di dunia. Begitulah juga dengan surah Al-Qiyamah ini. Itu contoh-contoh di tempat lain. Dalam surah Al-Qiyamah yang terdapat ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ini pun macam tu juga. Macam tu juga. Dia tak lari daripada tu. Apabila Allah SWT menyebut di dalamnya yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, pada hari itu manusia akan diberitahu tentang apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Ayat 13 surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyusulkannya dengan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bermaksud janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu supaya engkau segera mendapatkannya. Jadi ini tentang Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dia kaitkan dengan tafsiran Ibnu Abbas pula. Dia tak mau tinggal tafsiran Ibnu Abbas. Dan yang satu lagi pun dia tak mau tinggal. Ini pendapat yang kelima. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Bagaimana manusia diberitahu? Melalui suratan amalannya itulah. Jadi suratan amalan ada di situ. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini berkenaan dengan Quran. Jadi Quran dan suratan amalan itu disebut dekat-dekat juga di dalam surah. Sama juga. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan Quran di semua tempat, kita nampak kesesuaian itu. Cara itu juga digunakan di sini. Ayat 13 surah Al-Qiyamah mendedahkan bahawa manusia akan diberitahu tentang apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Dengan apakah manusia akan diberitahu kelak? Jawabnya ialah dengan suratan amalannya. Ayat 16 surah Al-Qiyamah pula menceritakan tentang Al-Quran, buku panduan hidup manusia yang masih lagi di peringkat permulaan penurunannya pada masa itu. Tapi cerita tentang Quran jugalah, cuma yang diceritakan iaitu masa permulaan penurunan, tapi berkenaan dengan Al-Quran juga. Itu habis tafsiran yang kelima, berhubung dengan apakah kaitan ini ayat 16 ini dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Itu yang kelima. Yang keenam, banyak sebab saya sebutkan di sini kan 10. Kenapa? 10 tafsiran. 10 tafsiran. Dalam usaha ulama tafsir cuba usaha untuk menyesuaikan ayat-ayat ini supaya tidak nampak janggal sangat, supaya tidak nampak tak ada kena-mengena langsung. Yang keenam,
ialah jawapan Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri tentang ketidaksesuaian ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis di atas dengan siyak dan sibaknya, ialah kerana ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang tidak hanya mengandungi satu makna sahaja. Ini mengikut pendapat dia. Kenapa kita nampak macam bercanggah sangat tafsiran Ibnu Abbas, tak ada kena-mengena dengan siyak dan sibak. Ingat, siyak itu maknanya ayat-ayat selepas sesuatu ayat. Sibak mana ayat-ayat yang telah tersebut sebelum. Itu kena ingat istilah itu dulu. Nampak tidak sesuai. Kenapa berlaku begitu? Adakah salah satu daripadanya salah? Tidak salah. Sebab kadang-kadang makna ayat-ayat Al-Quran itu dia tidak satu saja, banyak makna. Kalau kita tengok dari sudut ni nampak sesuai, mungkin tidak sesuai dari sudut, tapi tengok dari sudut lain. Kalau kita tengok dari sudut lain pula, yang kita mula-mula tadi kata tidak sesuai itu nampak sesuai pula. Malah selain ia mempunyai makna yang sering dikaitkan dengan asbabun nuzul, asbabun nuzulnya, ia juga mempunyai makna pertama dan makna asalnya. Ini kena faham. Kadang-kadang orang yang belajar tafsir dia tidak jelas. Dia ingat mesti terikat dengan asbabun nuzul bagi sesuatu ayat itu. Jadi dia cuba cari asbabun nuzul, cuba cari. Sesoalannya itulah penyelesaian kepada segala-galanya. Sebenarnya tak kena begitu, tak tepat begitu. Ada kalanya dengan kita buat macam tu, jadi lagi nampak bercelaru, lagi nampak tidak sesuai ayat itu. Itu tafsiran sesuatu ayat berdasarkan asbabun nuzul dia adalah berdasarkan makna kedua, makna al-muradus thanawi, menurut Anwar Shah Kashmiri. Ayat Al-Quran tanpa asbabun nuzul boleh difahami berdasarkan makna awalinya, makna asalnya, makna permulaannya. Jadi kita kena faham apa itu makna awali, apa itu makna sanawi. Kedua-duanya kena guna. Setengah-setengah tempat kita tak boleh guna semata-mata berdasarkan tengok Quran begitu. Tak boleh. Kita kena guna asbabun nuzul. Kadang-kadang tidak. Guna asbabun nuzul, dia lagi bercelaru. Sebab dikehendaki di situ ialah makna asalnya, makna pertamanya. Banyak berlaku di sini kalau kita perhatikan kesilapan yang jadi orang tak jelas lah tentang Quran, sebab dia tidak ada pembahagian ini, tidak ada pembahagian makna Quran itu. Sedangkan Quran kadang-kadang kita kena tengok dari sudut ni, kadang-kadang kena tengok dari sudut ini. Dia kena gabungkan semua, barulah tidak jadi bercelaru. Makna pertama itu mungkin hanya ada satu sahaja atau lebih daripadanya. Misalnya kita kata makna pertama, yauma nad'u kulla unasin biimam. Imam biasanya kalau dalam bahasa maknanya manusia lah, apa? Ikutan, pemimpin. Pemimpin. Makna pertama lagi bukan satu. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, fi imamin mubin. Imamin mubin, imam itu dengan makna kitab. Itu makna yang pertama juga. Jadi maksud dia di sini makna yang pertama tidak semestinya satu, boleh jadi ada beberapa. Kita kena tengok dah situ, kena tengok. Makna pertama yang disebut Maulana Anwar Shah sebagai al-muradul awwali, atau makna asal bagi sesuatu ayat, itulah sebenarnya yang ada pertalian dan kesinambungan maksudnya dengan maksud ayat-ayat siyak dan sibaknya. Kalau kita nak cari kesesuaian, carilah pada maknanya yang asal, jangan cari pada asbabun nuzul. Misalnya kita nak cari kesesuaian, kesinambungan ayat-ayat dalam surah Qiyamah, jangan cari pada tafsiran Ibnu Abbas dalam hadis yang kelima ni. Payah nak nampak kesesuaiannya. Kita kena cari berdasarkan makna asalnya,
makna asalnya, tengok ayat tu sendiri. Dia bolehkah kita faham tanpa ada pertolongan benda-benda luar? Boleh ke tidak? Atau jadi tak faham? Boleh faham ke tidak? Kalau boleh faham, ya boleh. Itu makna awal, tanpa ada bantuan benda luar. Jadi biasanya kesinambungan yang terdapat di antara ayat-ayat Al-Quran itu apabila dilihat dari sudut makna awalinya, al-muradul awalinya, bukan makna keduanya yang berdasarkan asbabun nuzul itu. Silap lah. Sebab tu kadang-kadang orang cuba cari kesesuaian yang berdasarkan makna kedua, dia tak bertemu, dia nampak janggal. Itu sebab silap kaedah yang sepatutnya kena cari kesesuaian itu berdasarkan makna ataupun al-muradul awalinya. Jadi kita tengok di sini kan, Anwar Shah Kashmiri ni dia ulama muhaddis kan, terkenal muhaddis. Dalam sanad kita pun ada dia. Tapi dia ni ahli tafsir besar juga. Dia ahli tafsir besar. Anwar Shah Kashmiri ni memang seorang yang hebat lah, serba boleh lah kita. Dia ada tulis dalam tafsir ni Mushkilatul Quran. Mushkilatul Quran, kemuskilan dalam Al-Quran. Dia banyak lebih tumpu kepada kaedah. Anwar Shah Kashmiri dia tidak bercakap tentang biasa-biasa ni, tidak. Dia banyak bercakap tentang kaedah. Nak memahami Quran dan memahami hadis macam mana, pakai kaedah. Itu kelebihan dia. Dan dia sezaman dengan Iqbal, Allama Iqbal, penyair agung yang dianggap sebagai penyair agung Islam tu. Iqbal tu ahli falsafah besar, dan dia pun ahli undang-undang juga. Tapi kalau dalam falsafah ni dia buntu, dia tak boleh selesai. Dia tanya Anwar Shah Kashmiri. Anwar Shah Kashmiri boleh selesaikan masalah dia. Macam itulah hebatnya Anwar Shah Kashmiri. Bukan dia dalam tafsir saja, dalam falsafah pun dia boleh selesai. Dan Iqbal puas hati. Iqbal ni dia berpendidikan barat, belajar di barat, negara barat. Dia tak boleh selesai. Dia tanya Anwar Shah Kashmiri, boleh selesai. Maknanya Anwar Shah Kashmiri ni memang seorang yang hebat. Sekarang ni kita boleh tengok contoh dari segi tafsir dia, macam mana yang dia faham. Dan dia kemukakan satu kaedah yang menyelesaikan banyak perkara yang orang lain tak selesai, orang lain jadi buntu di situ. Ini penyelesaian sebenarnya. Makna pertama ataupun makna asal bagi mana-mana ayat Al-Quran ialah makna yang berkait dengan keseluruhan ayat tersebut, tanpa melihat kepada asbabun nuzul atau kronologi peristiwa di sebalik tabir penurunan. Jangan tengok dari sudut itu, jangan tengok situ. Tafsiran Al-Qaffal tadi sebagai contohnya, tafsiran Qaffal yang keempat tadi adalah salah satu tafsiran berdasarkan makna pertama ayat-ayat Al-Quran. Itu dia. Jadi Qaffal tidak salah. Dia guna kaedah berdasarkan al-muradul awali Al-Quran. Sebab itu dia tak ada sebut langsung tentang cerita Ibn Abbas tu, tentang sebab nuzul, tak ada sebut. Kalau sebut itu nampak bercanggah. Jadi la tuharrik bihi lisanaka, itu yang dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat itu bukan Rasulullah, tapi manusia. Sebab cerita tentang manusia tu, daripada awal sampai akhir tentang manusia. Kalau tak tengok kepada asbabun nuzul ni, hadis dalam Bukhari ni yang kelima, boleh faham ke tidak? Apa yang orang akan faham kalau baca daripada awal sampai akhir? Kalau tak ada kaitkan dengan asbabun nuzul itu, orang boleh faham. Seperti tafsiran Qaffal tadi, itu satu contoh tafsiran berdasarkan makna yang pertama Al-Quran. Cuba ini nak faham, cuba tengok semula lah. Yang keempat tadi, baca dengan teliti. Itu adalah berdasarkan tafsiran awali. Perbezaan di antara makna asal dan makna kedua yang diperolehi daripada asbabun nuzul bagi ayat-ayat tersebut ialah menurut makna asalnya, apabila Allah menceritakan kepada Nabi SAW tentang perihal hari kiamat. Ini mengikut Anwar Shah Kashmiri pula. Mengikut Anwar Shah Kashmiri
Ini kenyataan yang berlaku bila Allah SWT menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah tentang kiamat. Apa reaksi masyarakat? Apa reaksi masyarakat? Dan baginda menyampaikannya kepada orang ramai. Orang-orang kafir terus mencela dengan pertanyaan-pertanyaan berunsur ejekan. Ini kenyataan yang berlaku. Seperti yas'aluna ayyana yaumul qiyamah, ayyana yaumuddin. Mereka bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari pembalasan itu? Ini dalam surah Az-Zariyat ayat 12. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ini sebagai mengejek, tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Ini dalam surah An-Nazi'at. Di dalam surah Al-Qiyamah ini pula begini pertanyaannya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Semua tu tanya pertanyaan itu bila? Setelah Nabi SAW menyampaikan kepada mereka tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Ini jawapan mereka untuk mengejek Nabi SAW. Provokasi seperti itu telah menyebabkan Nabi SAW hampir-hampir membalas ejekan tersebut dengan mengucapkan sesuatu. Dan nak jawab, bergerak-gerak dah mulutnya. Bila dia kata gitu, dia nak jawab lah, nak pertahankan ajaran yang Allah SWT bagi kepada dia. Dia nak jawab, Allah SWT larang. Itu maksud la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Dia pergi situ pula. Dia pergi situ pula. Jauh begitu. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran bahawa lidah baginda sudah bergerak-gerak, seolah-olah jawapan yang ingin diberikan oleh baginda itu hampir-hampir terpacul saja dari bibirnya, macam tak keluar dah. Lalu Allah SWT tegur di situ, jangan ikut rentak mereka. Seseorangnya begitu. Jangan ikut, kita nak ikut banyak kalau kita nak buat, habis masa kadang-kadang kalau kita nak ikut orang sekeliling. Jadi tetapi tindakan tersebut telah dihalang oleh teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengingatkan bahawa tugas menjelaskannya adalah kerja Allah, bukan kerjamu. Jadi kalau kita baca ayat selepas itu, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, semua itu jaminan, ini kerja Allah. Kamu tak perlu sibuk-sibuk, kamu sampaikan saja apa yang kami perintahkan supaya disampaikan itu. Jangan sekali-kali engkau membuka mulut untuk membicarakan tentang bilakah masa akan berlaku kiamat itu. Allah seterusnya berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Menurut tafsiran Maulana Anwar Shah Kashmiri, maksudnya ialah berdasarkan janji yang telah dibuat, kami akan mengumpulkan kembali komponen-komponen alam yang telah berselerak pada hari mahsyar nanti. Kami sendiri juga akan menerangkan tentang perihal hari kiamat itu dari semasa ke semasa, sesuai dengan keperluan dan maslahat kami di dalam Al-Quran. Jadi semua ni dia ada kaitan. Jam'ahu tu jam' Al-Quran, jam'ahu tu jam' al-alam, al-mutasyaddid, al-muntashir. Maksudnya begitu. Allah SWT boleh kumpulkan pada hari kiamat ni macam mana yang berselerak, macam mana tubuh-tubuh yang sudah jadi tanah, sudah jadi debu, tak ke mana pergi. Macam mana Allah SWT boleh mengumpulkan semuanya? Inna alaina jam'ah, kami jamin akan mengumpulkannya kembali. Segala amalan kita yang berselerak, yang bertaburan di sepanjang hidup kita, Allah boleh kumpulkan semua. Semua ini jaminan dia. Allah tak habis lagi nak cerita tentang hari kiamat, tentang akhirat. Biar habis dulu. Kamu jangan buang masa di tengah-tengah jalan. Firman Allah seterusnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ditafsirkan oleh Maulana dengan katanya, apabila kami membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kiamat, beramallah sesuai dengan kehendaknya. Di samping itu, suruhlah orang-orang lain juga bersiap sedia menghadapinya. Itu maksudnya.
Firman Allah seterusnya ialah thumma inna alaina bayana. Menurut Maulana, maksudnya ialah kemudian seperti telah dijanjikan, kami akan menzahirkannya, yakni hari kiamat, dengan tiupan sangkakala dan sebagainya. Mana habis. Itu makna awali ataupun al-muradul awali bagi ayat-ayat di dalam surah Al-Qiyamah. Kita tengok dari sudut itu dulu. Tengok dari sudut itu. Manakala makna kedua, al-muradul thanawi, yang diperolehi daripada asbabun nuzulnya pula ialah sebagaimana yang diceritakan di dalam tafsir Ibnu Abbas sebelum ini. Itu makna yang kedua. Jangan kita keliru. Itu tidak salah. Tak salah. Itu salah satu makna. Makna yang kedua. Makna yang kedua, jangan cuba kaitkan dengan semua sekali. Jangan cuba kaitkan. Kalau nak cuba kaitkan antara ayat dengan ayat, kita kena lihat kepada makna awalinya. Itu pesanan dia. Pesanan dia. Baru kita dapat. Baru tidak jadi bercelaru pening kepala. Kalau kita cuba nak kaitkan dengan makna sanawi dia, makna kedua, boleh jadi akan pening kepala, boleh jadi tak akan berjumpa. Habis itu. Ini antara contoh lain yang diberikan oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam menjelaskan perbezaan di antara makna pertama dan makna asal dan makna kedua yang diperolehi daripada asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran ialah firman Allah di bawah ini. Ini contoh lain lah. Contoh lain dalam Quran juga. Tengok ada digunakan dua makna. Dia nak cerita itulah dua makna. Kalau kita tengok dari sudut ini, mungkin nampak tidak sesuai. Tapi kalau tengok dari sudut ini, dia ada kaitan. Cuba tengok firman Allah, at-talaqu marratan fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum biihsan. Talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 mentafsirkan tasrihum biihsan dengan menceraikan buat kali ketiga. Ada tersebut di dalam satu hadis mursal riwayat Abu Razi. Jadi tasrihum bi ihsan itu maksudnya cerai yang ketiga. Itu ada tersebut di dalam riwayat mursal Abu Razi. Yang berdasarkan asbabun nuzul ada. Berdasarkan asbabun nuzul, tasrihum bi ihsan itu bermakna cerai yang ketiga. At-talaq marratan itu dua. Yang ketiga mana? Yang ketiganya au tasrihum bi ihsan. Dan ia merupakan makna kedua berdasarkan sebab nuzul bagi tasrihum bi ihsan tersebut. Abdul Razak telah meriwayatkan hadis Abu Razin itu di dalam musannafnya. Berikut adalah hadisnya. Hadis sebut riwayat daripada Abi Razin, katanya ja'a rajulun faqala ya Rasulullah asma'u Allah yaqul at-talaqu marratan fa ayna ats-tsalitsah qala at-tasrih bi ihsan. Bermaksud Abu Razin meriwayatkan, katanya ada seorang lelaki datang, lantas dia bertanya, katanya, wahai Rasulullah, saya dengar Allah berfirman talak dua kali, mana yang ketiga? Semua sahabat maklum talak ni ada tiga, tapi kenapa dia sebut dua kali saja sini? Mana yang ketiga? Jawab Nabi SAW, at-tasrihu bi ihsan. Dia sebut at-tasrihu bi ihsan itu. Selain Abdul Razak, hadis ini dengan lafaz yang sama diriwayatkan juga oleh Abu Dawud di dalam marasilnya. Bukan dalam Sunan Abi Dawud, dalam marasilnya. Kalau kita belajar di Pakistan itu, dia marasil itu pun dia baca. Baca juga dengan bersanad dan dengan ijazah, ada ijazah. Marasil Abu Dawud kalau dalam cetakan Pakistan dia sama-sama dengan Sunan Abi Dawud, tapi di belakang. Kalau kita belajar sana, selain daripada Sunan Abi Dawud, marasil Abi Dawud dibaca juga.
Marasil Abi Daud itu maksudnya hadis-hadis mursal. Hadis-hadis mursal. Yang ni hadis-hadis mursal itu hadis-hadis yang tidak disebutkan sahabat lah, di dalamnya tak ada sebut. Tabi'in terus pergi kepada Rasulullah. Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni dan Ibnu Abi Syaibah juga ada meriwayatkannya di dalam kitab masing-masing dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Cuba perhati, kadang-kadang kita tak nampak kan, ahli-ahli fikir kita tak nampak cara dia. Kalau kita tak ikuti seterusnya. Ini misalnya, cuba tengok, golongan Syafi'iyah berpegang dengan makna kedua ayat ini yang berdasarkan sebab nuzul. Ini kata Anwar Shah Kashmiri. Dia pegang berdasarkan tafsiran asbabin nuzul. Hadis Abu Razin itulah alasan mereka. Golongan Hanafiyah pula berpegang dengan makna pertamanya, al-muradul awwali bagi ayat Quran. Makna pertama tasrihum bil ihsan, menurut mereka ialah tidak merujuk kembali kepada isteri setelah dicerai. Itu makna yang asal bagi tasrihum bil ihsan. Yang ini tidak merujuk kembali kepada isteri setelah dicerai. Yang ini cerai yang kedua, dia tidak rujuk kembali kepada isteri. Tidak rujuk macam mana? Ada dua cara. Di sini sama ada dengan menceraikannya buat kali ketiga. Itu makna tasrihum bil ihsan, melepaskannya dengan baik. Yang ini cerai buat kali ketiga. Itu maksud tidak merujuk kembali kepada isteri selepas dicerai. Atau terus tidak merujuk selepas talak kedua dilakukan sampai habis iddah. Tidak rujuk, dia biar begitu saja, dia biar habis iddah. Mana dia tidak rujuk dalam masa itu, dalam masa iddah tu. Bila sudah habis iddah kan, kita sudah maklum, bila sudah habis iddah, kalau dia nak baik lagi dengan isteri, tak boleh, kena akad lain. Akad lain, tak boleh dengan rujuk gitu, dengan mas kahwin lain, kena semula lah, macam dulu lah kahwin, dengan ada wali, dengan ada saksinya semua. Itu pun termasuk dalam tasrih bil ihsan juga. Lepas habis iddah, habis. Dia nak kahwin dengan orang lain, nak apa boleh. Isteri dia tu, bekas isteri dia, nak kahwin dengan orang lain pun boleh lah. Dia tidak halal. Setengah-setengah orang dia buat macam mana? Dia rujuk dekat nak habis itu. Lepas tu dia gantung pula lama. Itu tak betul. Menganiayai isteri. Dan kalau tak berkenan sangat dengan dia, lepaslah bi ihsan, dengan cara yang baik. Sama ada dengan cerai yang ketiga, tapi kena ingat, cerai yang ketiga tu tak boleh baik semula dah. Tak boleh rujuk dah. Sebab talak yang boleh dirujuk dua saja, talaqu marratan, dua saja. Selepas itu tak boleh dah. Jadi bila cerai yang ketiga, kena ingat, jangan mudah-mudah. Sebab baru boleh kamu baik dengan dia, berkahwin dengan dia, setelah dia berkahwin dengan orang lain dahulu. Hatta tankiha zawjan ghairah, dalam Quran disebut. Mana sehingga dia berkahwin dengan orang lain dahulu, lepas tu dia bercerai mengikut cara biasa. Cara biasa, bukan dengan cara kata bercina buta apa semua. Tidak. Cara biasa. Lepas tu kalau nasib kita ada nak dapat jadikan dia isteri lagi, masa itulah. Tapi kena fikir sebelum jadi gitu, tak apa perasaan kamu. Ataupun kalau tak mahu juga kepada dia, lepaskan, biar dia habis iddah. Dia habis tu. Jangan dekat nak habis iddah tu kita rujuk. Lepas tu kita gantung pula, lama pula, 2-3 bulan pula. Lepas tu dekat nak habis iddah tu kita rujuk. Jadi kita menganiayainya begitu. Tak boleh. Allah SWT tak benarkan begitu. Kalau nak lepas, tak suka, lepas. Masing-masing pilih haluan sendiri. Terus tidak merujuk selepas talak kedua dilakukan sampai habis iddah. Itulah makna pertama bagi tasrihum bi ihsan. Artinya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi
dia berpegang dengan makna awali bagi tasrihum bi ihsan. Ulama-ulama Syafi'i pula dia berpegang dengan makna sanawi, makna kedua bagi tasrihum bi ihsan. Tasrihum bi ihsan makna keduanya ia apa? Iaitu talak yang ketiga lah. Golongan Hanafi tadi terima juga tasrihum bi ihsan bukan makna talak yang ketiga saja, tapi ada dua makna dia. Terus tidak merujuk sampai habis iddah, itu pun tasrihum bi ihsan juga. Tidak semesti cerai. Jadi kalau mengikut yang Hanafi ni, bila dia tidak merujuk sampai habis, habislah, putuslah. Tapi dia masih boleh kahwin lagi, sebab dia tidak tolak. Dia boleh kahwin lagi, ada peluang lagi. Kalau mengikut Syafi'i, berdasarkan tafsiran, berdasarkan makna kedua, iaitu satu saja, cerai yang ketiga. Bila cerai yang ketiga tak ada peluang dah, kecuali macam tadi lah. Dia beza tu, kesan dia, akibat dia tu ada beza. Itulah makna pertama bagi tasrih. Jika dilihat atau dia ambil kira, jika tidak dilihat atau dia ambil kira hadis mursal Abu Razin tadi, kalau tak ambil kira itu, itulah makna dia. Mana ada jelas tasrihum bi ihsan dengan makna cerai? Tidak jelas. Tasrihum bi ihsan boleh juga dengan makna yang kedua tadi, kan ada dua A, B tadi. Kenapa dia tak ambil kira pula hadis Abu Razin? Itu kan hadis mursal. Hadis mursal ni kadang-kadang ulama ni nak pakai, kadang-kadang tak mau pakai. Kadang-kadang yang ini pakai, kadang-kadang yang ini tak pakai. Biasalah, adalah sebab-sebab alasan masing-masing itu kenapa dia nak pakai. Yang ni yang tak mau pakai, kenapa dia tak mau pakai, itu kerja dia lah. Kalau tasrihum bi ihsan itu dipakai dengan makna talak yang ketiga semata-mata, kalau kita kata begitu, maka apakah artinya firman Allah di dalam ayat berikutnya? Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika si suami mentalaknya, yakni sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain, dengan orang lain lah. Suami yang lain tu tak jadi suami lagi sebelum kahwin tu, akan jadi suami lah kira-kiranya. Tapi dia sebut sudah sebut suami dah, bi'tibar ma yakun. Ini penggunaan balaghah, bahasa balaghah, i'tibar ma yakun, mengambil kira yang akan datang, mengambil kira yang akan datang. Setelah itu, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yang bekas suami pertama dan isteri, untuk berkahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menegakkan hukum-hukum. Ini akan dapat hidup dengan cara yang betul lah, cara Islam. Mungkin sudah insaf, mungkin sudah tolak ansur banyak perkara. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui. Cuba perhati, kalau kita kata tasrihum bi ihsan itu talak yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah, talak yang keberapa jadinya? Itu masalah. Talak yang keempat, mana ada talak yang keempat? Itu dia. Sebab itu dia tak mau pakai tafsiran berdasarkan asbabun nuzul yang ada di dalam hadis Abu Razin itu. Sebab itu mereka tak mau pakai. Dia Anwar Shah Kashmiri ni seorang pakar juga dalam fiqh, seorang pakar juga dalam fiqh. Ada ceritanya. Ini ada dalam majalah-majalah Arab pun ada, majalah Mesir. Ketika dia sezaman dengan Allamah Rashid Ridha, anak murid kepada siapa? Muhammad Abdul, Syekh Muhammad Abdul. Rashid Ridha pernah pergi ke India zaman
Ketika tu dia Anwar Shah Kashmiri mengajar dalam daurah hadis. Dia pergi duduk di belakang dengan dia hebat lah, dia huraian dia, perbincangan dia. Ni yang ada semua ni hasil perbincangan dia, pengajaran dia dalam daurah tu lah, yang kita dapati sekarang ni, kajian-kajian ini yang dia mengajar dulu, kemudian dicatat oleh murid-murid dia, ditulis oleh murid-murid. Jadi lepas itu Rashid Ridha minta dengan dia, sebab dia tak faham bahasa Urdu, dia hurai macam kita lah, bahasa Melayu. Dia hurai dalam bahasa Urdu, jadi dia minta huraikan dalam bahasa Arab lah apa yang dibincangkan tadi, nampak menarik. Anwar Shah Kashmiri pun bincang dalam bahasa Arab. Akhirnya dia pergi berjumpa dengan Anwar Shah Kashmiri. Saya rasa inilah orang yang salah seorang yang kalau dia nak buka mazhab sendiri pun boleh, ada kelayakan. Kenapa tak buka mazhab sendiri? Dia kata tak buat mazhab sendiri. Anwar Shah Kashmiri kata tak perlu, sebenarnya sudah ada dah. Kalau tidak dalam ni pendapat kita, dalam ni semua sudah ada dah, tak perlu yang baru. Tapi dia aku ini seorang yang layak, seorang mujtahid sampai ke peringkat itu, mengikut Rashid Ridha. Rashid Ridha ni memang alim sangat lah, maklum, semua maklum. Tafsir Al-Manar tu dia buat Tafsir Al-Manar. Jadi dia kata, cuba perhati, kalau kita terima riwayat Abu Razif itu sebagai tafsiran sebab nuzul kepada tasrihum bi ihsan, maka maknanya talak yang ketiga. Jadi kalau talak yang ketiga yang ada selepas itu yang kita baca tadi, fa in talaqha, itu talak yang keberapa? Ini masalah. Sebab itu lebih baik, kata dia, kita pakai Al-Quran itu dengan tafsiran makna pertamanya. Ada kalanya lebih baik gitu, terutamanya kalau hadis itu tak berapa kemas, yang memberi makna yang kedua tak berapa kemas, boleh dipertikaikan. Lagilah kadang-kadang yang kuat pun lebih sesuai dengan makna asal dia, lebih sesuai dengan makna asal. Saya pernah belajar dia semasa di Nadwatul Ulama dahulu, dia ada cara belajar tafsir dia sendiri pula. Tafsir dia masing-masing bukan Quran, tak ada tafsir, tak ada kitab tafsir, dia tafsir sendiri. Dia cerita gini cara. Jadi kebanyakan yang berdasarkan tafsiran al-awwali, makna al-awwali. Itu pun salah satu cara juga. Macam-macam lah cara kan. Nak baca kitab tafsir pun boleh juga, itu pun tidak salah, memang biasa lah. Kita tengok kalau belajar tafsir macam tu, ada lah mana-mana kitab tafsir. Tapi ada peringkat-peringkat yang kita belajar dahulu, tak ada semua. Quran saja, pegang masing-masing Quran. Lepas tu kita tafsir begini maksud dia. Kamu baca sendiri, kalau nak baca kita tafsir, baca lah. Jadi yang ringkas, yang boleh kita faham terus sekalian, boleh kita nak amal terus macam mana. Bukan teori saja, bukan cerita-cerita saja, yang kita nak guna macam mana, kita nak faham macam mana. Itu cara dia mengajar. Ada berbeza lah. Dia kata, bukankah ia memberi arti talak yang tersebut di dalam ayat ini adalah talak yang keempat? Dia akan jadi begitulah. Kalau kita dah terima tasrihum bi ihsan, itu maknanya satu saja, iaitu talak yang ketiga. Dia akan jadi begitu. Kalau tidak, apa guna sebut pula fa'il talaqah tu? Selepas tasrihum bi ihsan itulah di bawah tu, kalau kita baca lagi akan jumpa. Ia dikemukakan hanya untuk menjelaskan salah satu daripada dua bentuk tasrihum bi ihsan. Jadi fa'il talaqah itu sebenarnya untuk menjelaskan salah satu daripada dua bentuk tasrihum bi ihsan yang telah disebutkan sebelumnya. Tasrihum bi ihsan ada dua makna. A dengan makna talak yang ketiga. Makna B yang kedua, iaitu terus tidak merujuk sampai habis iddah isteri, tidak merujuk. Jadi fa'in talaqah, kalau ada talak lagi boleh, sebab tafsiran yang kedua tadi terus tidak merujuk, putuslah, dia boleh kahwin lagi, sebab belum talak yang ketiga lagi, boleh kahwin lagi. Jadi fa'in talaqah itu mana? Baru talak yang ketiga.
Bukan tasrih bi ihsan itu dengan makna talak yang ketiga. Itu tafsirnya. Padahal para ulama telah bersepakat tentang talak itu hanya setakat 3 kali sahaja. Dalam mazhab mana-mana pun tak ada lebih daripada itu. Menurut ulama dalam mazhab Hanafi, ayat 230 surah Baqarah ini tidak menceritakan tentang talak ketiga atau keempat. Ia dikemukakan hanya untuk menjelaskan salah satu daripada 2 bentuk tasrihun bi ihsan yang telah disebutkan sebelumnya. Telah pun dikemukakan sebelum ini bahawa makna pertama, yakni al-muradul awwali bagi tasrihun bi ihsan itu ialah tidak merujuk kembali kepada isteri setelah dicerai. Sama ada dengan A menceraikannya buat kali ketiga, atau B terus tidak merujuk selepas talak kedua dilakukan sampai habis iddah. Huruf fa di permulaan ayat 230, fa in talaqa, fa adalah fa bayaniyah. Fa bayaniyah. Menurut mereka ia digunakan di sini untuk menjelaskan bahagian B daripada makna pertama tasrihum bi ihsan tersebut itu. Jadi fa nak menjelaskan yang mana? Bukan menjelaskan makna yang pertama tasrihum bi ihsan itu, yakni talak yang ketiga. Bukan itu. Dia nak menjelaskan yang B. Jadi kalau menjelaskan yang B, maknanya fa'il talaqa baru talak yang ketiga. Sebelum itu, kalau dia habis iddah, dia tidak rujuk, dia masih boleh kahwin lagi. Tapi kalau kita pakai tasrihum bi ihsan dengan satu makna saja, dan makna ini diperolehi melalui hadis mursal Abu Razin tadi, maka sudah putus dah, tak boleh kahwin dah. Apa maknanya sebut cerai lagi selepas itu? Dah 3 dah. Cuba berhenti berhenti. Ini dia halus sikit. Mungkin susah sikit ya. Lihat Faidul Bari. Faidul Bari ini syarah Bukhari ya. Syarah Bukhari oleh Anwar Kashmiri, dan Kashful Bari. Kashful Bari ini pengarangnya masih hidup lagi, disusun oleh muridnya 10 orang. Dia syarah dalam daurah tu, murid dia susun 10 orang. Sekarang dia baru 14 jilid. Dia masih ada, mungkin sampai 30 jilid kitab itu dalam bahasa Urdu. Syarah Bukhari. Ini Kashful Bari, dia kiranya antara yang terkini lah. Tak siap lagi lah. Tak siap lagi. Tak siap lagi. Baru 14 jilid. Bukan dia sendiri tulis. Macam Anwar Kashmiri pun dia tak tulis sendiri. Orang di sana memang dia hebatlah cara dia tu belajar kan. Murid-murid ni setia betul. Murid-murid ni cantik betul-betul, rakan. Lepas tu dia susun sendiri. Susun. Kalau dah dengan guru, kalau sempat dengan guru, cek dululah, tengok dia nak baiki di mana mana yang tidak berapa jelas. Ataupun kalau guru sudah meninggal dunia, sudah mati, anak-anak murid yang buat kerja, dia boleh buat macam tu. Dia banyak buat kerja begitu. Dia bukan buat sendiri pun. Anwar Kashmiri ni macam Al-Arfus Syadhi, Syarah Tirmizi, bukan dia buat sendiri, murid dia juga. Faidul Bari bukan sendiri, murid dia juga. Yang dia tulis ni ada beberapa. Tak sempat kan sebab sibuk sangat mengajar, tak sempat. Habis itu Maulana Syabbir Ahmad Osmani sependapat dengan Maulana Anwar Kashmiri dalam masalah ini. Beliau telah memberikan contoh yang lebih jelas di dalam kitab tafsir beliau ketika membincangkan firman Allah di permulaan surat Hud. Dia bincang macam ni juga cara baru boleh selesai. Kalau kita semata-mata bergantung dengan makna yang kedua, yakni sebab nuzul, berdasarkan sebab nuzul, tak faham. Jadi tak ada kena-mengena ayat di tengah tu dengan sebelumnya dan selepas. Cuba tengok, ini contoh ni lagi jelas. Alif Lam Ra,
kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa ya'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adhab yawmin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu 'alimun bidhatis sudur. Bermaksud Alif Lam Ra, Al-Quran adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang maha bijaksana, lagi maha mendalam pengetahuannya. Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya kamu tidak menyembah selain Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira kepadamu daripadanya. Dan hendaklah, itu tiga tu sepatutnya silap tiga tu sudah ada di belakang, di bawah tu. Tiga tu buat. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhannya dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula Dia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan, yakni dalam sebarang amal yang soleh, akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling, yakni membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari kiamat yang besar, jadi huru haranya. Kepada Allah jualah kembalimu, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang keempat. Jadi ada 4 ayat di sini. Maulana Syabir Ahmad Uthmani ini adalah guru kepada guru saya. Guru kepada guru saya. Kalau saya belajar Muslim, sanadnya Maulana Idris ambil daripada Syabir Ahmad Uthmani. Inilah yang dilantik sebagai Syekhul Islam yang pertama di Pakistan. Dia ahli tafsir dan juga ahli hadis. Kitab tafsir dia ada namanya Tafsir Uthmani. Dan Arab Saudi, kerajaan Raja Fahad dahulu, kan dia pilih tafsiran dalam pelbagai bahasa untuk diterjemahkan, untuk dicetak dan disebarkan dengan percuma. Daripada bahasa Urdu yang dipilih tafsir dia, disebar ke seluruh dunia, Tafsir Uthmani. Dan dia juga ada buat syarah Bukhari, tapi tak lengkap, dia meninggal dunia. Namanya Fadlul Bari. Fadlul Bari. Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan untuk menyembunyikan perasaan buruk. Ini 5 ayat. Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka daripadanya. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui segala isi hati. Ini surah Hud ayat 1 hingga ayat 5. Jadi ada 5 ayat. Maulana Syabir Ahmad Uthmani bincangkan benda ni berdasarkan kaedah yang digunakan oleh Anwar Shah Kashmiri. Dan bahkan banyak dia menguatkan pendapat Anwar Shah Kashmiri. Misalnya salah satu Anwar Shah Kashmiri yang sebelum itu tidak dibincangkan oleh ulama hadis pun, dialah orang yang mula-mula perkenalkan tawatur itu terbagi kepada 4. Anwar Shah Kashmiri, bukan 2 saja, tapi 4 tawatur Anwar Shah Kashmiri. Kemudian ini Syabir Ahmad Uthmani dalam syarah Muslimnya
namanya Fathul Mulhim, yang kemudian yang Maulana Taqi Uthmani siapkan sebab tak sempat habis. Dia mati juga. Syarah Muslimnya tak sempat habis. Hanya 3 jilid. 3 jilid pun tulisan halus, tulisan kecil halus saja. Tulisan. Dia buat Fathul Mulhim. Coba perhatikan. Sekiranya makna asbabun nuzul, ayat-ayat di atas diambil kira, nescaya kita akan dapati ayat yang ketiga dan keempat daripada surah Hud di atas tidak mempunyai berkaitan langsung dengan makna ayat yang kelima. Siapa jadi begitu? Kerana mengikut tafsiran Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat yang kelima surah ini adalah berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat yang keterlaluan dalam menghayati sifat malu yang ditanam oleh Nabi SAW. Antara yang pernah disebut oleh baginda tentang sifat malu ialah al-haya'u syu'batun minal iman. Artinya sifat malu adalah salah satu cabang besar iman. Menurut Ibnu Abbas, ayat berkenaan turun berkaitan dengan tindakan para sahabat yang membongkokkan, yakni melipat dada-dada mereka kerana hendak menyembunyikan aurat mereka daripada pandangan Allah. Jadi susah menyeksa diri. Jadi termasuklah ketika bertinggung membuang air, atau ketika sedang melakukan persetubuhan. Cuba bayangkan, kan nak tutup macam mana kalau sedang buang air, kalau sedang bersetubuh misalnya, susah tu. Jadi dia sampai membongkok-bongkokkan, melimpatkan tubuh, nak menyembunyikan itu sebab malu. Nabi SAW tu dah tanam sifat malu. Apalagi Nabi SAW sendiri pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla halimun hayy sittir yuhibbul haya was satr fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Bermaksud sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Penyantun, sangat pemalu dan sangat suka menutup. Maksudnya menutup itu kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Dia sukakan sifat malu dan sifat suka menutup. Oleh itu apabila seseorang daripada kamu mandi, dia hendaklah menutup auratnya. Jadi ini semua berkait dengan Allah. Kalau kita sudah ada di tempat mandi, siapa yang nak nampaknya? Dalam keadaan begitu, dalam keadaan tak ada siapa pun nampak pun, dianjurkan kita menutup juga. Kalau boleh pakailah kain. Begitulah maksudnya. Jadi dengan sebab itulah sahabat-sahabat ini sangat jaga. Bukan masalah dengan orang, dengan Allah SWT. Ni hadis ini berkait dengan Allah SWT. Oleh itu apabila seseorang daripada namun penghayatan sifat malu yang keterlaluan dan tidak kena pada tempatnya bukanlah sesuatu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Malah ia boleh menyukarkan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai teguran terhadap sikap yang keterlaluan itu, Allah SWT telah menyatakan bahawa Dia Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa sahaja yang mereka hendak sembunyikan. Malah Dia juga Maha mengetahui tentang apa yang berada di dalam hati-hati mereka. Sedangkan itu makna sanawi, makna kedua berdasarkan asbabun nuzul bagi ayat itu. Ala innahum apa ni? Dalam ayat sebelum ini, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum. Itu ayat. Itu habis makna yang kedua. Sedangkan makna awali atau makna asal bagi ayat berkenaan adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Cuba baca ayat daripada awal sampai ke sini. Baca lagi yang selepas itu. Tak ada kena-mengena dengan sahabat itu. Tak ada kena-mengena dengan sahabat itu. Bahkan ia berkaitan dengan orang-orang kafir. Itu makna awalnya. Kalau kita tak tengok ni,
asbabun nuzul. Kita baca itu saja. Apa yang kita faham? Boleh tak? Sedangkan makna awali atau makna asal bagi ayat berkenaan adalah berkaitan dengan orang-orang kafir yang cuba menyembunyikan niat-niat jahat di dalam hati-hati mereka. Orang-orang kafir yang selalu mengadakan perjumpaan-perjumpaan sulit demi melaksanakan perancangan jahat mereka. Kesinambungan ayat kelima dengan ayat-ayat sebelumnya baru akan ketara apabila kesemuanya dilihat dari sudut pandang makna awalinya. Cuba hati, dari sudut pandang makna awalinya. Makna awali bagi ayat-ayat tersebut menurut Maulana Syabir Ahmad Uthmani ialah, kalau kamu tidak taat dan patuh kepada Nabi Muhammad yang diutuskan Allah itu, dan kamu terus menderhaka dan memberontak terhadapnya, Allah akan menyiksa kamu pada hari kiamat nanti. Inilah yang nyata daripada firman-Nya, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari kiamat yang besar. Untuk dapat menyiksa seseorang pesalah, pemerintah semestinya mempunyai 3 syarat berikut ini. Pesalah itu mestilah berada dalam kekuasaannya. Kalau pesalah itu berada di luar wilayah kekuasaannya, bagaimana dia akan dapat menyiksanya? B. Pesalah itu mampu disiksanya. Kalau pemerintah seorang yang lemah dan kerdil, pesalah pula seorang yang gagah perkasa, jauh lebih hebat daripada, lebih kuat daripadanya, bagaimana dia akan bagaimana dia akan dapat menyiksanya? C. Pemerintah memang mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh pesalah. Kalau dia langsung tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tentulah tidak patut dia menyiksanya. Setelah mengancam orang-orang yang berpaling dan menderhakai Rasulnya, Allah berfirman, ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kembalimu. Kalau begitu, kalau begitu, bagaimana mereka akan terlepas daripada kekuasaannya? Kalau semuanya akan kembali kepada dia. Tiada lagi tempat untuk mereka melarikan diri. Sekarang syarat A sudah ada, syarat B juga ada di dalam ayat yang sama, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Biar siapapun yang memberontak dan menderhaka, dia tetap kerdil di hadapan Allah. Tinggal lagi syarat ketiga. Isyarat kepadanya ada tersebut di dalam ayat 5 selepasnya. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min, ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada di dalam dada mereka daripadanya. Ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Dia maha mengetahui segala isi hati. Kalau tidak ada apapun yang tersembunyi kepada Allah, tentulah kesalahan-kesalahan manusia juga tidak tersembunyi kepadanya. Lihatlah betapa harmoni dan saling berkaitannya maksud ayat-ayat tadi apabila ia ditinjau menggunakan perspektif makna awalinya. Kalau pakai makna awalinya, nampak saling berkaitan. Tapi kalau tengok dari sudut makna keduanya, cerita tentang sahabat. Mana ada sebelum itu cerita tentang sahabat? Cerita orang kafir. Dan selepas itu tak ada pun cerita sahabat. Tak ada kena-mengena. Sebab itulah benar kaedah yang dibuat oleh Anwar Shah Kashmiri itu, kalau nak dapat perkaitan, nak tahu kesinambungan ayat dengan ayat, kena lihat dari sudut makna awalinya. Jangan lihat dari sudut makna sebab nuzulnya. Walaupun kadang-kadang ada juga perkaitan, tapi tidak semua. Yang dikatakan ada perkaitan di antara ayat dengan ayat, surah dengan surah itu, kalau dilihat dari sudut makna awalinya. Ini benda dalam. Kalau kita belajar tafsir macam ni, suka, seronok.
Seronoknya tak apa perkaitan. Cuma ini satu tinjauan sudut pandang yang lain pula. Sudut pandang yang lain pula boleh juga dikaitkan dengan ayat tu, boleh juga. Tetapi yang sebenarnya ada kaitan dengan ayat siap dan sibak yang mana? Iaitu makna awali. Sebab itu dalam hadithul ifk disebutkan tentang ayat-ayat yang diturunkan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba dan sebagainya. Dan sebelum pada tu, kalau dilihat, ini yang orang tak tahu. Kadang-kadang kita pun ialah masa terham sangat nak cerita semua lidah satu. Tangan ada dua. Nak cerita semua dalam satu masa tak sempat. Sabar-sabar. Dan sampai masanya kita ceritakan apa ayat-ayat itu dari sudut makna awalinya. Dan makna sebab nuzulnya dikaitkan dengan hadithul ifk, dikaitkan dengan itu makna kedua. Itu yang tidak faham. Inilah pakai kaedah ini. Bangun apa? Apakah ayat-ayat itu tidak boleh difahami tanpa dikaitkan dengan sebab nuzulnya? Apakah begitu? Tidak. Sangat harmoni kalau kita kaitkan dengan yang asalnya, makna awali dia, makna sebenar, makna asalnya. Sangat harmoni, tenang. Tapi perlu masa. Sekarang ni, hari ni kita sudah jumpa satu kaedah. Kaedah ni digunakan pakai oleh sekian ramai ulama dahulu. Tengok macam tafsiran yang keempat tadi, dia tak ada sebut pun makna kedua. Dia tafsir tengok dia berdasarkan makna awalinya. Tidak salah. Dia ahli tafsir besar, dia orang hebat. Jadi kita perlu benda ni, sebab benda baru. Banyaklah tempat kita ni benda-benda baru kan. Kalau kita cerita tu jadi terkejut sekali dengar. Perlu masa nak hadam apa-apa ni pun perlu masa. Tapi insya-Allah lah, lama kelamaan, perlahan-lahan kita pergi. Begitu. Sebenarnya saya tak suka menimbulkan benda-benda begitu. Sebab itu yang saya sebutkan benda-benda begitu apabila sampai di tempatnya. Kita sampai tempatnya, saya tak, bukan kita nak tunjukkan itu, nak sebutkan yang ini dhaif ke yang ini. Tapi perbincangan ulama begitu. Kalau nak tahu kelainan, boleh dengar. Kalau nak dengar yang sama, tak payah. Kelas ni sebenarnya pada tafsiran saya lah. Ya. Buat master Ustaz ni. Ikutlah. Jadi kita ini universiti terbuka Master ni Ustaz, sebab kita semua dah degree dah semua ni. Ya. Jadi begitulah. Kita kena faham dulu. Benda-benda ni kadang-kadang orang yang belajar tafsir pun dia tak sebut. Ya. Dia tak sebut benda ni, menyebabkan jadi orang tergantung-gantung, tak boleh nak faham. Dia ingat kalau ada sebab nuzul mesti terikat dengan ini. Tak betul itu. Tak betul. Itu silap tu. Cuba tengok dari sudut ni, kitab tafsir ni ada tersebar dengan meluas. Dalam tafsir tu lah yang dia sebutnya. Cuba tengok. Jadi kita kena tengok, perlu masa sedikit. Nak bincang semua dalam satu masa tak sempat sebenarnya. Tak sempat. Jadi saya haraplah jangan ditimbulkan benda-benda begitu sangat. Jadi sesoalnya saya ni nak bawa benda macam tu, nak pertikaikan itu. Tak bukan begitu. Sebenarnya yang orang dengar tu yang berselera sana sini. Yang saya bincang tu bila sampai di tempatnya, bukan saya sengaja bawa cerita tu. Jadi perlu masa lah. Perlu masa. Bagilah masa. Tentang Jamul Quran, kau tentang itu memang tak pernah dengar. Tapi saya sebut itu sebagai mukaddimah, permulaan. Saya sudah nampak ada benda apa yang orang akan guna. Kalau kita tidak sedar, kita tidak selesaikan masalah ini. Orang ramai mungkin dia tak nampak apa musuh boleh guna, ambil kesempatan itu. Jadi nak tulis ni bukan senang sebenarnya. Ini tambah pula, dia nak tambah pula. Apa ni? Tak tahu lah macam mana nak buat Jamul Quran lagi, nak buat itu ini lagi. Allahu a'lam. Allah SWT Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa, boleh jadi, boleh insya-Allah. Jadi saya rasa untuk hari ini setakat itu saja dulu. Wallahu a'lam. Ustaz, nak
satu Ustaz, ada kaitan kita hari ni Ustaz. Malu juga nak tanya soalan tadika Ustaz. Kita ni dah nak kurban Ustaz ya. Masjid saya tu ada kaedah yang dia kata nak buat kurban ni, dia kata ada dia nak buat akikah seekor lembu 7 orang bagi. Boleh ke Ustaz? Akikah. Untuk akikah bukan kurban. Boleh tak gunakan seekor lembu dibagi untuk 7 orang dalam tu? Ustaz terangkan. Saya dah pening boleh Ustaz. Tadika itulah Ustaz. Sebenarnya tak ada, saya ingat, tapi Ya, soal apa ni akikah tadi nak buat itu tidak ada sunnah. tak ada sunnah. Tidak Jadi ada. salah ke tak jangan? Yang dibuat tu sia-sia ke tak jangan? Yang dibuat tu tumpan. Macam mana? Yang biasanya yang ada dalam fiqh iaitu tumpan. Orang nak korban, dia tumpan untuk buat akikah, ambil 1, 2. Tetapi secara umumnya yang lebih banyaknya ialah korban. Macam tu dalam fiqh adalah Syafi'i. Tapi kalau Hanafi, Malik tak mahu terima juga, tak boleh. Maksudnya dia ambil seekor lembu. Yalah. Dia kata siapa yang nak akikah bagi dengan 7 orang. Boleh ke macam itu? So, dari segi sunnah tidak ada lah, itu dah tak ada. Jadi tak dapat apa-apa lah saya macam tu. Nak tanya dari segi hukum, dari segi fiqh mungkin ada lah dia jumpa mana-mana pendapat, tapi dari segi sunnah tak ada. Tapi yang fiqh yang kita maklum pun yang ada tu yang berkongsi tadi. Berkongsi maksudnya apa, saya tak faham. Berkongsi tu maksudnya pada dasarnya kebanyakannya nak korban. Tapi cuma ada seorang dua yang ikut. Yang ikut itu nak akikah. Okey. Itu diterima. Itu faham. Itu diterima. Tapi yang seekor lembu tu tadi asal untuk akikah tak ada lah. Tak ada. Betul. Wallahu a'lam. Apa pandangan Maulana tentang puasa hari Arafah yang kita perlu ikut tarikh di sini ataupun peristiwa Arafah di Mekah yang kita ikut di sini lah, sebab harinya berdasarkan tempat masing-masing. Jangan kira di sana. Kalau kita nak kira di sana tak boleh. Pagi dia pun tak sama, nak mula puasa pun tak sama kan. Jadi kita kena kira tempat masing-masing. Sejauh manakah kita boleh berpegang kepada kaedah al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Ya, yang tadi yang kita bincang tu pun ada kaitan juga sebenarnya. Ada kaitan juga. Cumanya ini dari segi beza sikit lah. Yang tadi istilah lain, ini istilah lain. Jadi yang kita perlu ambil kira ialah umum lafaz itu, bukan khusus sebab. Mana yang berkait dengan sebab nuzul jangan kita ikatkan dengan itu. Yang lain-lain kalau boleh masuk, bolehlah. Itulah yang dikaitkan dengan makna pertama ataupun makna awal itu. Makna awal itu yang umum itulah. Lebih kurang lah istilah ni sama, lebih kurang. Yang pertama, ini soalan lain pula. Yulabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diterjemahkan dengan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Minta Maulana jelaskan arti qaddama dan akhara dalam ayat ini, sebab kelihatan seperti sama maksudnya. Apa yang ia telah lakukan. Begini, sembahyang dia lakukan, Allah tuntut kan, dia ada pahala lah, ada kebajikan, ada kelebihannya.
ada ganjarannya besok. Tinggalkan, tak sembahyang. Sepatutnya dia sembahyang, dia tidak sembahyang, dia ada balasannya juga. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Yang lain-lain pun sama. Puasa, diperintahkan supaya puasa. Itu kalau buat. Tinggalkan, mana tak buat. Tak buat tu semua buat, tak buat semua ada kesan, ada akibatnya, ada balasannya. Ada akhirat tu tinggalkan ya. Tinggalkan. Yang kedua, Maulana pernah menjelaskan bahawa di antara cara penyampaian hadis ialah guru membaca hadis, murid dengar hadis. Dua, murid membaca, guru mendengar. Maulana selalu menggunakan cara pertama dan tidak pernah menggunakan cara kedua. Apakah Maulana mempunyai alasan tersendiri tidak menggunakan cara kedua dalam penyampaian hadis? Tak saja, mudah sebenarnya, sebab hadis itu tak panjang. Tapi kalau kita mengajar Muslim, pasal dia banyak sangat dia kan, tahwil sangat itu, kita lebih suka belajar yang baca. Sebab kalau kita baca, kita pula nak syarah, makan tekak kita. Penat lah. Jadi belajar baca. Sebab kadang-kadang dia ulang yang sama, beza 1-2 kataan saja. Tapi kalau macam Bukhari ni kan dia ringkas dalam satu bab, satu saja hadis pula yang ringkas. Itu tidak jadi masalah lah. Terutamanya yang kita booming tu sekali, tak jadi masalah. Bagi saya tidaklah kata yang ini lebih, yang ini kurang. Saya lebih setuju dengan pendapat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi mengatakan kedua-duanya lebih kurang, sama. Gitu. Tapi kalau Imam Muslim dia ada beza. Saya tak terikat dengan itu, tak terikat kan. Adakah hadis yang menyebut dakwah ulama umpama darah pejuang? Ada, tapi hadis itu tidaklah kuat. Tetapi untuk kelebihan, untuk menaikkan semangat kita, motivasi, sekadar itu lah. Sekadar itu boleh digunakan. Jadi itu saja yang soalan yang ada. Wallahualam. Ya. Tak Maulana komen tentang pendapat yang mengatakan dia tak setuju dengan Maulana tentang satu hadis berkaitan dengan Rasulullah dijemput ke jamuan tahlil. Ya. Jadi Maulana sebut hadis yang disebut dalam Sunan Abu Daud itu Ghairul Mahfuz, sedangkan Abu Daud tak sebut pun Ghairul Mahfuz. Jadi dia tak puas hati yang tu. Dia minta Maulana. Ya. Dalam Abu Daud dia ada komen. Ada komen. Dan dalam tu dia ada sebut dengan betul. Yang tak betul tu dalam Mishkat. Mishkat kita akan jumpa, yang kita belajar di sini betul tu, tapi lambat lagi nak jumpa kan. Dalam tu memang ada keliru. Jadi disebutkan istaqbalahu da'im ra'atihi. Da'im ra'atihi maknanya wakil isteri si mati itu pergi jemput Rasulullah untuk makan. Yang betulnya dalam Abu Daud dia sebut da'im ra'atin. Mana wakil seorang perempuan, bukan perempuan yang kematian suaminya, itu orang lain, suku Sakat. Tak ada kena-mengena dengan itu. Jadi dijemput Nabi pun pergilah rumah, bukan rumah si mati, tak ada kena-mengena. Jadi kalau mengikut ulama-ulama hadis, dia kata da'im ra'atihi seperti dalam Mishkat itu yang tidak mahfuz. Yang mahfuznya ialah da'im ra'atihi. Itu bezanya. Ala ilalah kekeliruan itu kan. Allah. Jawapan terakhir. Ada orang guna hujah khilaf sahabat dalam perang Siffin tu sebagai sikap dia sekarang bila ada khilaf pendapat, boleh komo, boleh apa lah. Dia bukan hujah tu. Apa nak tahu? Jadi maksud akhir kita yang bertanya ni, ada orang yang gunakan, jadikan alasan sahabat yang berperang dahulu untuk kita sekarang ni berbala, berkelahi. Itu maksudnya.
Tak boleh. Sahabat dia lain. Maksudnya agama kita kepentingan dunia untuk kedudukan, untuk begini-begini, tak boleh. Dia tidak ada langsung maksud nak apa-apa kan, untuk dunia, tidak, untuk agama, memelihara agama. Jadi tak boleh lah nak kiaskan dengan itu, tak boleh sama sekali. Ustaz, tanya dulu dalam perbezaan kita fikir ni, kalau kata nak buat aku sakit lama panjangan, dah 5 tahun dah semayang, tak buat apa. Selalu kat kampung-kampung ni benda ni berlaku. So, bila si anu tu meninggal, dia akan bagi fidyah berat. So pengiraan fidyah tu berat tu ikut daripada dia balik, bila dia tinggal semayang, bila dia mula semayang tu dia tolak-tolak dia start balik daripada umur kata 9 tahun, lepas tu dia mula semayang masa dia kahwin katalah umur 30 boleh kahwin. So daripada 9 tolak 30 dia tak kahwin. Lepas tu dia pun daripada 30 dia tak pernah tinggal semayang sampai tu umur 60 dia okey. 60 hingga 65 dia sakit, tak semayang, tak puasa, sakit dengan tahu panjang. Jadi 5 tahun campur dengan 9 tolak 30 maknanya 20 tahun campur 5. So maknanya dia kena bayar macam kampit beras 35 kampit beras. Adakah benda tu betul dalam cara pengiraan cara ada? Benda ini soalan dia berkenaan dengan fidyah. Jadi fidyah yang ditanya tu fidyah sembahyang dan puasa. Sebenarnya fidyah yang ada dalam Quran pun ada sebut fidyah puasa. Sembahyang itu tidak ada. Sembahyang tidak ada. Dia berbeza puasa ni dengan sembahyang. Jadi tak setengah-setengah orang dia kias sembahyang dengan puasa sebab sama-sama ibadat, tapi berbeza sebenarnya. Tak boleh nak kias begitu. Banyak kalau si anak dia boleh puasa untuk boleh puasa untuk ayah dia yang meninggal, boleh kan? Sembahyang mana boleh? La yusalli, ada pula hadis la yusalli ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang untuk sembahyang bagi pihak atau untuk orang lain, tak boleh. Tapi kalau puasa ada dalil-dalilnya. Haji misalnya, itu pun ibadat juga. Dia boleh buat kerja haji untuk ayah dia yang uzur sana, ataupun yang telah meninggal dunia, kita panggil macam-macam upah haji, boleh. Walaupun ada khilaf, tak kisahlah itu kan. Tapi ada juga. Tapi kalau sembahyang ni boleh dikatakan tak ada lah. Ijma'. Yang ada ni, setahu saya lah, dalam mazhab Syafi'i ni seorang Subki, itu pendapat dia. Kalau dalam mazhab Hanafi lebih ramai, tapi alasannya tak ada, tak kuat. Dengan sebab itu kebanyakan ulama tak mahu pakai. Jadi tak ada lah, tinggal saja minta ampun dengan Allah SWT, gitu lah. Even ada pendapat mengatakan kita tak wajib pun untuk qada semayang kan? Itu pendapat yang lain juga lah. Ada. Ini pendapat ada. Saya cari benda ni dalam YouTube Ustaz kan. Saya hanya yang saya sebut tentang umrah, di mana orang kan banyak kali buat umrah, bila pergi satu hari sampai buat 5-6 kali. Buat hanya buat sekali saja. Di mana Aisyah pernah buat 2 kali. Sekali saja. Kadang orang dia lepas satu kali per 6 kali. Itu tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Dia buat tak ikut sunnah. Ya. Itu macam mana Ustaz katalah pergi haji, pagi petang nak buat satu hari 10 kali. Sebab ada orang yang berpendapat begitu, dia pegang dengan pendapat orang itulah. Orang yang tak berilmu sebenarnya kalau kembali kepada sunnah, tak ada. Sekali. Dan kalau mengikut Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dia suruh sempurnakan. Sempurnakan itu macam mana? Betul-betul. Sempurnakan itu. Sebab itu Imam Syafi'i berpendapat sempurnakan itu dengan cara kita buat haji ifrad. Suku-suku, haji suku, umrah suku lain. Jangan buat sama. Kalau qiran dia campur. Kalau tamattu pun sekali begitu kita dapat untuk buat 2. Ni nak pergi haji lain kali, nak pergi umrah kena beli tiket lain pula, susah payah pula pergi. Itu maksud sempurna. Dia faham gitu. Bukan dengan cara banyak kali buat, itu tak ada sunnah. Tak pernah ada buat sebenarnya di kalangan sahabat Nabi SAW. Yang ada Aisyah buat itu sekali, Nabi SAW pernah.
Saya sedang bincang. Ada ikut Ada juga. dalam YouTube juga tentang tu. Allah. Nanti tak? Ya. Saya nak pergi haji kan. Ya. Alhamdulillah. Kalau umrah macam abang ni cakap lah, saya haji tak masuk. Jadi saya kalau umrah dulu, kalau saya buat haji, lepas tu dia orang suruh kita buat umrah sunnah. Tak perlu. Tak ada sunnah. Cukup dah. Cukup. Ikut sunnah tak ada dah. Saya akan tawaf saja lah. Tahu saja. Jadi dia tuan. Sama-sama. Ustaz, sorry bentar. Berkenaan dengan teguran ataupun menanya berkenaan dengan bila kiamat, adakah masa Rasulullah baca khutbah tu Ustaz? Adakah hadis yang itu atau yang Ustaz cerita ni tentang soalan Oh ni orang kafir tadi. orang kafir, adakah Tak. Umum lah. berlainan dengan masa Rasulullah tengah khutbah tu Ustaz? Umum ini umum. Ini daripada orang kafir. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Atau Alhamdulillah. Kita berhenti kat sini. Terima kasih kepada Maulana. Dan kuliah seterusnya Sahih Bukhari 3 minggu akan datang, 27 hari bulan 27 hari bulan 10 minggu keempat kembali kepada